Kita semua lain kat sini lah. Biarlah kita semua ingat diri kita. Walaupun cuma kita ada pekan yang kecil, perkampungan pun terpencil. Ayam aku tu bakal lama. Turun-temurun menang. Atuk balung lubang tu. Menang dekat gong belas jam tu je. 12 kali. Sebab saya orang India ya, Ustaz. Bukan sebab tu. Sebab saya orang India kan? Kamu ni kan. Ini rahsia kita-kita je. Ya? Zahid, jangan main tuduh-tuduh. Kan Lola cakap ada nama dia kat pensel tu. Tapi tu memang pensel saya, cikgu. Kita ni risau pasal masa depan dia. Terima kasih, cikgu. Terima kasih sangat-sangat. Kau apa hal datang kampung aku? Ha? Galang! Cepat pergi tengok nenek kau. Di satu bilik air tu. Mak harap kamu sedarlah segera. Yang ini semua ni adalah soal hidup, soal masa. Adalah sedutan daripada telemovie yang akan ditayangkan pada hari RTM iaitu lusa 1 hari bulan nanti yang bertajuk Jabat Erat-Erat. Apa yang menarik mengenai telemovie ini adalah satu telemovie lebih kurang dalam 1 jam setengah itu dia menggabungkan 3 cerpen dan juga 2 buah novel. Jadi di tangan kami ini adalah skripnya. Jadi bagaimanakah 3 cerpen dan juga 2 novel itu digabungkan dalam satu telemovie. Kita akan bercakap mengenai perkara ini. Ada 3 tetamu bersama dengan kita yang menghasilkan naskah Jabat Erat-Erat ini. Okey, kita bawakan pada pagi ini iaitu pengarahnya Wan Afzam Wan Daud, merupakan pengarah terbaik skrin 2019. Kita bawakan antara pelakon yang membarisi ataupun membintangi Jabat Erat-Erat ini iaitu Zaidi Omar dan juga Jordan Boon. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Jabat Erat-Erat ni saya difahamkan dilatari pada tahun 80-an ke 90-an sebenarnya. Jadi ada pelakon yang mewakili daripada pelbagai kaum yang membintangi telefilm ini. Jadi kalau boleh Wan Afzal kongsikan terlebih dahulu bagaimana pengiraan untuk menggabungkan kesemua cerpen dan juga novel ini dalam masa yang begitu singkat sekali. Okey, kita ada 3 cerpen, 1 novel dan 1 fiksyen. Jadi cerita tu saya ikat dalam sebuah kampung. 5 cerita tu saya ikat dalam sebuah kampung lah. Kisah tentang seorang remaja yang tak nak pergi ke universiti kerana risaukan neneknya. Pasal apa budak yang berbuat pensel. Kan, kisah seorang bapa yang kehilangan anak. Kisah keluarga Cina yang baru masuk ke kampung tu yang tak selesa dengan keadaan kampung itulah. Jadi dia tak jadi masalah sebenarnya. Saya jadikan dia babak yang diikat oleh satu cerita yang fiksyen tadi. Jadi ada satu watak kalam yang mengikat keseluruhan cerita tu. Okey. Yalah, kalau kita nak cerita berkaitan dengan satu cerpen mungkin mempunyai susunan ataupun sinopsis yang tersendiri ya. Betul. Jadi mungkin ramai terbayang bagaimana untuk kita mengikat setiap ada satu watak yang akan mengaitkan setiap cerita tu ya. Okey, Abang Zaidi. Ya, saya. Pengalaman macam mana untuk menghasilkan 3 cerpen? Abang Zaidi macam mana homework Abang Zaidi? Adakah Abang Zaidi baca dulu semua naskah, kelima-lima naskah itu sebelum merealisasikan dalam bentuk lakonan ataupun bagaimana Abang Zaidi? Okey, sebelum tu ini kali kedua saya bekerja dengan Wan Afzam dan saya amat-amat suka, selesa dengan dia. Cerpen tu dah lama dah saya baca dulu. Okey. Cuma novel tu tak baca lah, cerpen lama tu.
So, kerja seorang pelakon adalah mentafsir skrip. Jadi saya kena baca skrip beberapa kali sebelum saya bincang dengan Wan dan macam mana watak itu. Saya kena faham dulu keseluruhan cerita. Sebab kerja pelakon adalah itu, mentafsir skrip, memahami apa watak dia. Jadi selepas selesa, baru saya datang ke lokasi dengan Wan lah. Apa watak yang dimainkan oleh Abang Zaini? Saya watak Ustaz Sudin. Okey. Different dengan sekarang lah. Tak apa, itulah tujuan pelakon kan. Okey. Ustaz yang garang. Watak ustaz yang garang. Garang. Okey, dia tak boleh cerita lagi lah, kantoi lah kan. Jordan Peluh bagaimana dalam Jabat Erat-Erat ini? Terlebih dahulu saya kena mengucapkan ribuan terima kasih kerana Director Wan memilih saya. Pasal selama ni saya ceburi bidang ni sudah 33 tahun. Tapi tak pernah betul-betul ambil watak dalam drama Melayu. Yang ni yang first time. Jadi bila saya ambil watak ni, dia tiga chapter digabungkan sekali. Saya rasa macam lain sikit tau. Lagipun watak dalam tu dia sebagai macam opera Cina tu. Lagipun saya tak tahu macam mana nak nyanyikan opera tu semua tu. Saya pergi cari YouTube semua tu, cari. Lepas tu tanya Director Wan, tak boleh lah. Pasal apa? Dia kena memang profesional. Kalau tidak tu scene tu tak cantik. Tapi kalau scene, ada satu scene tu dia kena nyanyi. Kalau tak nyanyi tu tak sedap. Adakah Jordan yang nyanyi sendiri ataupun guna stand in? Memang nyanyi sendiri. Tapi dia pakai, kalau nyanyian tu dia kena pakai bahasa Cantonese. Jarangnya Mandarin dia nyanyikan lagu dalam opera tu. Itu sebab main secara curi-curi lah. Lepas tu kalau bertuturan saja tak sedap memang scene tu. Lepas tu saya menonton tu, saya rasa okey lah. Kalau untuk saya bagi markah 80. 80. Scene tu. Lah tu. Okey, cerita sikit berkenaan watak yang dibawa dalam Jabat Erat-Erat ni. Sebenarnya watak saya tu saya boleh terima kalau saya bergabung sejak ingat masa sekolah tu saya bergabung banyak kawan Melayu. Tapi dalam cerita tu bini saya tak boleh terima culture dekat kampung tu. Dia kata macam mana nak hidup dengan sekeliling tu semua Melayu. Sekali dia Cina tu, lepas tu dia rasa macam terpinggir. Terdesak lah tu. Dia rasa tak selesa. Lepas tu masa dia nak mengandung tu, dia nak kena cari bidan. Anak bidan tu. Itulah yang menyebabkan dia buka mata. I see. Buka mata, bila dia buka mata nampak sebenarnya baik juga bidan Melayu. Lepas tu lah gabungan tu saya nampak tu, saya suka sangat tu. Pasal dia ada tiga kauman kan. Dan untuk pengetahuan anda semua, skrip ini sebenarnya ditulis oleh Amin Masyhur. Jadi Amin Masyhur ini sebenarnya adalah individu yang menulis skrip ini, adalah nama pena bagi pengarahnya sendiri, Abang Wan. Jadi macam mana Abang Wan apabila menulis skrip ini, menggabungkan ini menjadi satu naskah ini? Itulah macam Syu cakap tadi, ada satu watak yang menggabungkan cuma untuk mengangkat naskah daripada DBP dari segi bahasa, dari segi jalan cerita, dan semua orang tahu Abang Wan merupakan seorang pengarah hebat yang pernah memenangi anugerah. Ini macam mana Abang Wan? Sebenarnya bukan kekuatan saya seorang lah untuk menghasilkan ni dari pelakon. Dan pada awal pre-pro sebelum kita buat skrip ni, saya banyak berbincang dengan pihak DBP lah. Ada individu-individu yang saya berbincang, dan ada juga saya bertanya dengan kawan-kawan kan, dengan penulis-penulis yang otai. Jadi dia kata buat je. Kan, buat je apa yang you rasa, janji jangan janggal di mata you lah, dia kata kan. You buat. Kenapa menggabungkan naskah-naskah ini? Kenapa tidak menerbitkan satu jalan cerita yang baru kalau ingin mengangkat tema perkauman yang menggabungkan Melayu, Cina, India? Kenapa menggabungkan? Okey, kalau kita lihat sekarang ni proses adaptasi dah jadi satu trend lah, kan, dengan karya-karya yang komersial lah. Tetapi kali ini saya cuba mengangkat secara tidak langsung, saya mengangkat 4 orang penulis yang memang terkenal dalam dunia penulisan lah. Kita ada Ali Majud, kita ada Azizi Abdullah, kita ada Ipian, dan kita ada siapa lagi seorang Wahab Ali. Kan, jadi
tidak adil lah kalau kita mengadaptasi, kita ambil yang komersial saja. Jadi perlu ada keseimbangan lah. Kita ambil yang otak-otak ini untuk kita ketengahkan juga lah. Secara tak langsung, unit drama TV RTM mengangkat kan sastra juga dan membantu pihak DBP untuk mengangkat sastra. Jadi selain daripada aktor yang kami bawakan kepada anda hari ini, ada lagi pelakon-pelakon hebat seperti Fatimah Abu Bakar, ada Cik Cam juga, ada Nur Khairiah juga. Di mata Abang Zaidi sendiri, bagaimana Abang Zaidi melihat naskah ini begitu istimewa sepanjang Abang Zaidi bergelar seorang pelakon? Apabila Alfred Hitchcock ditanya oleh seorang wartawan, apakah rahsia untuk membuat satu filem yang bagus? Perkara-perkara apa? Dia kata 3 perkara sahaja. Perkara pertama skrip, perkara kedua skrip, perkara ketiga skrip. Jadi saya baca skrip ni memang dia orang suka bercakap tentang kelainan. Dia tengok tak lain pun. Tapi ini memang lain. Saya cakap dengan Wan pun cakap ini mungkin tak perlu ada muzik pun. Tak perlu ada efek pun. Sebab ini satu cerita yang amat-amat menghampiri dengan realiti. Semakin hampir sebuah filem dengan realiti, maka filem itu semakin berjaya. Wan tidak membuang masa, tidak membazir shot, tidak membazir dialog. Jadi kata-kata dialog dalam cerita itu memang perlu diucapkan. Dia tak buat yang tak perlu. Dan saya rasa bangga sangat sebab inilah kerjasama antara Dewan Bahasan Pustaka dengan RTM dan saya mengharap akan ada lagi. Dan saya kagum dengan persembahan para pelakon semua yang ada. Begitu sederhana. Dia tanpa jerit, tanpa raung. Tapi benda itu berjalan dengan begitu, apa panggil? Semut. Orang Jawa kata semut lah. Tahu ya. Halus dan lancar. Mesej tu sampai tak kisahlah macam mana pun ya. Jordan sendiri, kiranya Jordan ni dalam Jabat Era ni menjadi ataupun mewakili kaum Cina lah dalam telefilm ini. Jadi ini mungkin satu perasaan ataupun mungkin tanggungjawab yang diletak di bahu Jordan sendiri untuk membawa satu imej yang boleh menyatupadukan setiap kaum di negara Malaysia. Jadi apakah antara perkara yang dilaksanakan oleh Jordan sendiri untuk memastikan agar imej itu sentiasa orang kata jernih dan juga boleh dipelajari menerusi Jabat Era ini? Terlebih dahulu saya memang jealous satu watak tu nama dia Damit. Okey. Saya memang suka sangat watak tu. Pasal Damit tu dengan mak dia tu, berhubungan mereka tu memang bila you tengok tu terharu. Dan apa yang disampaikan tu memang terasa tau. Kita boleh dapat asa dalam hidup realiti tu bila you kehilangan anak ataupun sesuatu tu, macam mana perasaan tu. Dan dari situlah saya rasa macam kalau boleh esok hari saya boleh dapat watak macam tu. Dan kali ini memang saya rasa memang berat beban tu. Pasal apa? Watak tu macam Leong tu dia sebagai apa nak kata tu perhubungan tentang kaum Melayu tu. Ya kalau nak lebih sangat tu macam nak cakap tu macam kasar sangat tu tak boleh. Dan dari situlah macam mana dapat belajar macam mana berhubungan tu. Dari dalam watak tu memang terasa tu. Dan rasa gembira lah watak ni. Ya. Saya juga difahamkan sewaktu penggambaran di Sungai Lembing lokasinya, kebiasaan saya, baru lepas banjir. Betul. Kongsi sikit bagaimana pengalaman kalian sewaktu rakaman Wan Hafsah, bagaimana apakah dilaksanakan untuk memastikan menepati jadual. Saya faham tadi dah lambat dah sebenarnya. Hari pertama kami sampai hujan satu hari. Aduh. Alhamdulillah masa itu perjalanan lah. Masa hari pertama kita syuting, terang. Lepas tu dia ada on off hujan dengan ni. Tapi alhamdulillah kami punya pasukan tak ada yang mengeluh lah, sebab kita bermain dengan cuaca ni kadang-kadang ada dia punya magicnya kan. Jadi kita apa yang ada kita belilah. Kan alhamdulillah. Sebab kalau ikutkan dalam skrip kita ada 4 scene hujan yang kita panggil bomber. Okey.
yang memang kita panggil bomber lah untuk ubat hujan. Tapi disebabkan dah hujan, bomber standby. Jadi hujan ori ya. Dan dia yang jadi lagi thrill tu, di akhir hari syuting tu, kami ada lagi lebih kurang 8 scene. Besok nak balik, hari ni hujan 1 hari sampai ke besok pagi. Kami tak boleh nak syuting. Jadi sama-sama pakat, okey sebelum hari perjalanan nak balik tu kita syuting lah. Hujan ke ribut ke, masing-masing buat kerja lah. Alhamdulillah dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi anda semua boleh menontonnya 1 April nanti sempena dengan Hari RTM, dan saya sangat tertarik sebenarnya dengan posternya. Dah lama kita tak tengok gambar-gambar begini diambil. Memang gambar yang berlatar belakangkan keluarga 90-an, 80-an lah. Ramai kanak-kanak di situ. Kanak-kanak dahulu pun ambil gambar pun begini. Itulah sebenarnya mesej yang ingin disampaikan, terutamanya apabila kita mengangkat konsep keluarga Malaysia. Bertepatan sekali apabila 1 April nanti Hari RTM Keluarga Malaysia. Jangan lupa saksikan pada jam 3 petang di TV2 panggung RTM, drama Jabat Erat-Erat, di mana pengarahnya Wan Afzam dan juga beberapa bintang yang terkemuka yang dalam industri drama, telefilm negara kita yang membintangi Jabat Erat ini. Terima kasih kepada semua kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Jabat Erat-Erat.